Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey murid-murid, bagi subjek matematik tingkatan 2, okey, bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Pada video ini cikgu akan terangkan subtopik yang terakhir iaitu 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. Di mana sebelum ni kita dah habis belajar 6.1 berkenaan sifat geometri bagi bentuk 3 dimensi. Kemudian kita dah lihat 6.2 bentangan bagi bentuk 3 dimensi. 6.3 kita dah lihat luas permukaan bagi bentuk 3 dimensi. Dan untuk subtopik terakhir ini kita akan lihat isi padu bagi bentuk 3 dimensi. Baik, untuk subtopik ini kita ada 3 pecahan lagi iaitu 3 anak dia kat sini. Jadi di akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama menerbitkan rumus isi padu prisma dan silinder dan seterusnya membentuk rumus piramid dan kon. Kemudian menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid dan sfera dengan menggunakan rumus tadi. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk 3 dimensi. Baik, untuk video ini cikgu hanya fokuskan pada satu ini iaitu bagaimana menerbitkan rumus bagi isi padu prisma, silinder, piramid, kon dan juga sfera dulu. Pada video yang akan datang cikgu akan terangkan bagaimana untuk menggunakan rumus tersebut bagi menyelesaikan dan menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid dan sfera. Okey, baik, kita lihat rumus. Bagaimana nak menerbitkan rumus isi padu ini. Cikgu nak kamu salin setiap rumus bagi bentuk-bentuk tersebut dalam buku nota kamu. Okey. Okey, isi padu suatu bentuk geometri 3 dimensi ialah ukuran yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi. Maksudnya ukuran dalam bahagian dalam dia memenuhi bentuk tersebut. Jadi isi padu diukur dalam unit sama ada milimeter padu. Okey, mm kuasa 3 ini cara sebut dia milimeter padu ataupun sentimeter padu, cm kuasa 3 ini atau meter padu, m kuasa 3 meter padu. Okey. Keratan rentas setiap bentuk geometri sama dengan keluasan tapak bentuk geometrinya. Okey, kalau contoh kat sini cikgu beri sini kuboid. Okey, baik. Kalau kita lihat keratan rentas yang warna biru ini sama saiz dia dengan tapak. Okey. Luas bagi keratan rentas bagi kuboid ini sama dengan luas tapaknya. Begitu juga dengan prisma di sini. Okey, keratan rentas yang warna biru ini bentuk segitiga sama juga dengan saiz tapak dia pun berbentuk segitiga. Sama juga dengan silinder di sini, keratan rentas kita kerat ini. Okey, kerat pada silinder tengah-tengah ini kita akan dapat bentuk yang sama dengan tapak. Maksudnya kalau bentuk sama, luasnya pun mesti sama. Baik murid-murid, untuk yang pertamanya kita nak lihat isi padu prisma. Baik, perhatikan bentuk kuboid di bawah. Baik, ini kuboid diberi kuboid. Isi padu kuboid. Okey, untuk cari isi padu kuboid kita tahu panjang bagi kuboid ini darab lebar darab tingginya. Okey, bermaksud kat sini panjang darab lebar ini merupakan luas bagi tapak yang berwarna hijau gelap ini. Luas tapak ini panjang darab lebar di sini. Okey, dan darab tinggi bagi kuboid ini. Baik. Okey, katakan kita potong kuboid ini kepada dua bahagian seperti gambar sebelah ini. Bila kita potong dua bahagian yang sama saiz melalui perpenjurunya. Ni perpenjuru sini. Okey, dua buah prisma segitiga terhasil. Jadi bila kita potong kuboid ini, kita akan dapat dua bentuk prisma. Jadi apa hubungan antara kuboid dan prisma? Kalau kita perhatikan, satu kuboid akan menghasilkan dua prisma. Maksudnya kalau kita nak cari isi padu prisma, kita perlu bahagikan 2 bagi isi padu kuboid. Sebab itulah terbitnya rumus isi padu prisma segitiga iaitu 1/2, setengah daripada isi padu kuboid. Kenapa setengah? Sebab bila dipotong 2 kita akan dapat 2 bahagian di sini. Kalau kita ambil salah satu kuboid di sini, kita nak kira
Bukan salah satu kuboid. Salah satu pisma, kita nak kira salah satu pisma, kita kena kira 1/2 daripada isi padu kuboid. Okey. Setengah darab, okey. Tadi kita dah tahu isi padu kuboid, luas tapak darab tinggi. Jadi kat sini, luas tapak, panjang darab, lebar. Baik, perhatikan pisma ini. Kalau kita perhatikan daripada tapak kuboid tadi berbentuk segi 4. Okey. Sekarang dia dah menjadi segitiga. Okey, jadi kat sini setengah darab panjang darab lebar darab tinggi. Untuk keluasan panjang darab lebar ini, kita perlu cari guna luas segitiga. Luas segitiga pisma ini, tapak segitiga ini, okey, darabkan dengan setengah darab tinggi. Jadi kesimpulan kat sini, isi padu pisma sama dengan luas keratan rentas darab tinggi. Baik, kamu kena faham luas keratan rentas ni maksudnya yang bawah ini. Okey. Maksudnya bentuk segitiga kan? Maksudnya kena cari luas bagi segitiga. Baik. Cikgu nak kamu salinkan isi padu pisma ini sampailah ruangan kuning ini. Okey? Kita perhatikan isi pandu silinder. Okey, raja di atas menunjukkan sekeping shilling. Okey, kemudian berbentuk sebuah bulatan. Okey, jika 10 keping shilling disusun menegak, baik daripada 1 jadi 3 jadi 10. Bila kita susun menegak duit shilling ini, kita perhatikan dia akan menghasilkan sebuah silinder. Maka isi padu silinder bermaksud luas tapak darab tinggi. Luas tapak bulatan ini darabkan dengan tinggi bagi silinder tersebut. Sebab itulah kita akan dapat isi padu silinder luas tapak. Okey, luas tapak bentuk bulatan. Bulatan, untuk cari luas bulatan, formula dia, rumus dia adalah pi j kuasa 2. Okey, tinggi silinder kita wakilkan dengan rumus T, tinggi. Kalau dalam bahasa Inggeris, H lah, height. J ni, kalau dalam bahasa Inggeris, dia gunakan radius, R. Okey, terpulang guna bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu pun boleh. Yang penting kamu tahu maksud dia. Pi j kuasa 2 darab T, ni adalah jejari, ini adalah tinggi bagi silinder. Jadi maka hasillah isi padu silinder pi j kuasa 2 T. Okey, salinkan rumus ini dalam buku nota. Baik, kita lihat isi padu piramid. Baik, kalau kita lihat piramid ini dalam nota ini, perhatikan sebuah kubus yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Okey, ni sekarang kubus. Kita ada panjang, P ni wakilnya panjang, L ni lebar, T ini adalah tinggi bagi kubus. 6 buah piramid yang sama saiz boleh dimuatkan ke dalam kubus dengan luas tapak piramid sama seperti luas tapak kubus. Dan ketinggian piramid separuh daripada ketinggian kubus. Baik, kalau kita susun kubus, kalau kita susun piramid, piramid bentuk hijau ini bentuk piramid. Katakan kita susun memenuhi satu kubus ini. Kita akan dapati kita boleh susun 6 buah piramid. Maksudnya kalau 6 buah piramid, satu kubus besar ni, tinggi bagi piramid itu adalah setengah daripada kubus tersebut. Jadi kat sini, dia kata luas tapak piramid sama dengan muka bagi kubus ini. Sebab itulah luas tapak piramid panjang darab lebar. Samalah macam luas segi 4, tepat atau segi 4 sama, panjang darab lebar yang bawah ini. Tinggi piramid, baik, tinggi untuk kubus ini kita bahagikan 2. Sebab itulah T bahagi T per 2. Jadi kat sini, maka tinggi kubus sama dengan 2 kali tinggi piramid. Okey, itulah kubus ini 2 kali tinggi piramid. Warna merah ni piramid pertama, hijau ni piramid kedua. Ketinggian piramid warna merah ini tambah ketinggian piramid hijau ini akan dapat tinggi kubus. Sebab itulah kita guna formula menghasilkan isi padu piramid sama dengan isi padu kubus bahagikan dengan 6. Ini memang dia dah buat kajian 6 piramid boleh masuk dalam satu buah kubus. Sebab tu memang dibahagi 6. Baik, isi padu kubus kita tahu panjang darab lebar darab tinggi bahagikan 6. Bila kita permudahkan, dan kita akan dapat yang ni, tinggi dia bermaksud 1/2. Okey, kita
masukkan dan kita akan dapat isi padu piramid sama dengan luas tapak piramid darab tinggi piramid per 3. Ataupun ingatkan 1/3 darab luas tapak ni, luas tapak bawah ni, panjang darab lebar, darab tinggi. Tinggi apa? Tinggi bagi piramid tersebut. Okey, ini adalah rumus bagi isi padu piramid. Okey, luas tapak ni lah. Dia tulis luas tapak. Sebab apa? Sebab piramid ada yang segi 4 tepat. Ada yang bentuk piramid dia tapak dia segi 4 sama. Okey, macam latihan modul yang lepas. Okey, ada 2 jenis piramid di situ kamu boleh lihat. Sebab tu dia letak formula rumus kat sini luas tapak. Jadi bergantung kepada soalan. Baik, kita lihat pula bagaimana nak menerbitkan isi padu kon. Okey, aktiviti ini adalah aktiviti untuk menentukan isi padu kon. Baik, cikgu ringkaskan di sini apa yang dibuat di sini. Baik, dia menggunakan satu bentuk silinder. Okey, silinder dan juga satu bentuk kon di mana jejarinya sama. Okey, untuk kon tersebut, bentuk kon tersebut jejari dia 3 cm dan tinggi kon tersebut dia gunakan 4 cm. Okey, untuk satu bentuk silinder pun dia gunakan 4 cm dan jejarinya masih sama 3 cm. Jadi kalau kita perhatikan, isi padu kon ini sama dengan isi padu silinder. Okey? Isi padu. Maksudnya ukuran dia sama. Isi padu ni kita nak tentukan. Baik, apa yang dilakukan? Okay, dia isi penuh sagu halus. Okay, sagu tu dia penuhkan dalam, ataupun kalau kamu tak faham sagu tu bentuknya macam pasir lah. Butiran-butiran kecil tu dimasukkan dalam bentuk kon ini, dah penuh, dia tuangkan dalam silinder ini. Bila dia tuangkan dalam silinder, okay, kali pertama masih belum penuh. Kali kedua, paras ni lagi. Kali ketiga, memenuhi bagi silinder ini. Maksudnya 3 kali isi padu kon akan menghasilkan satu isi padu silinder. Sebab itulah dia tulis kat sini 3 kali isi padu kon sama dengan 1 kali isi padu silinder. Okey, jadi kat sini isi padu kon bermaksud mestilah 1/3 daripada isi padu silinder. Kenapa 1/3? Kita ambil satu bahagian sahaja daripada 3 bahagian untuk masukkan pasir dalam silinder. Sebab tu 1/3 pi J kuasa 2T ni formula apa? Ini adalah rumus bagi luas isi padu silinder. Okey, sebab itulah 1/3 darab pi J kuasa 2 darab T. Okey. Baiklah, yang untuk terakhir, isi padu sfera. Sfera bentuk geometri 3 dimensi, dia ada satu titik tetap dikenali sebagai pusat sfera dan ada jejari di sini yang berwarna merah ini. Jadi isi padu sfera 4/3 pi J kuasa 3. Okey, yang ini kamu tolong ingatkan. Mungkin pengiraan untuk menerbitkan rumus ni terlalu panjang, jadi ringkaskan kat sini. Isi padu sfera 4/3 pi J kuasa 3. Untuk nilai pi, tengok pada soalan. Kalau diberi 22/7, gunakan itu. Okay, ataupun 3.14. Kalau tak diberi, gunakan pi sama dengan 22/7. Okey, itu sahaja untuk rumus isi padu bagi bentuk geometri 3 dimensi untuk video ini. Dan untuk aktiviti ini, kamu tuliskan formula setiap bentuk dalam buku nota kamu dan hantar sebagai hantar kepada cikgu. Okey, apa-apa cikgu akan maklumkan dalam grup Telegram matematik kita. Baik murid-murid, terima kasih semua. Assalamualaikum.